Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Guna wifi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arus al-Khafidain, ya Habibi ya Muhammad, ya Arus al-Khafidain. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun maghali, anta misbahus sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi istana bi sunnati ila yaumiddin. Kami Kau Ar-Rahman, kuasa tuan-tuan puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah dapat kita bertemu di surau ini untuk memulakan kuliah kita secara bersemoga. Sebelum ni ada kuliah pun secara bersemayam. Tidak ada bersemayam. Alam ayah maknanya bersemayam lah. Dan alhamdulillah kita dibenarkan semoga mudah-mudahan kita mendapat kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia di sini merupakan kitab Tabiul Wafilin, peringatan kepada mereka yang lalai. Bincangkan tajuk yang ke-24 berkaitan dengan tamak dan panjang sangat-sangat tamak. Mulai berkata tamak itu ada dua macam. Tamak itu ada dua macam, tamak yang tercela dan tamak yang tercela. Tamak yang tercela melupakan kewajipan terhadap Allah Ta'ala ataupun mengumpulkan kekayaan untuk berbangga-bangga dan ada sifat kesombongan. Ini tamak yang tercela yang tak patut ada. Adapun yang tidak tercela itu tidak sampai meninggalkan kewajipan dan tidak bermaksud untuk kesombongan. Orang tamak, orang Melayu kata orang tamak selalu rugi. Itu qala orang Melayu. Petua dan kata-kata orang Melayu, orang tamak selalu rugi. Maksud orang tamak selalu rugi, benda yang dah ada
dan dia nak mencari benda yang tak ada, yang ada pada orang lain. Dia dah ada banyak dah. Ni orang yang selalu rugi. Dia tamak sehingga melupakan kewajipan terhadap Tuhan. Mencari rezeki, mencari harta, mencari apalah. Dah ada dah, tak adalah miskin mana, kaya cukup lah. Banyaklah juga duit dia. Tapi cari lagi sehingga meninggalkan kewajipan terhadap Tuhan. Walaupun kita punya amal ibadat kita ni ada dua. Satu, semayang amal ibadat. Cari rezeki pun amal ibadat juga Ustaz. Meniaga amal ibadat tak? Amal ibadat. Bekerja, mencari rezeki. Amal ibadat. Tapi amal ibadat yang mencari rezeki tadi dipanggil dengan amal ibadat umum. Amal ibadat yang umum. Amal ibadat yang khusus, semayang, puasa, baca Quran, zikir, ini ibadat yang khusus. Kita boleh dan dibenarkan dan digalakkan untuk berniaga, mencari rezeki, ialah dia sebagai untuk mendapat pahala di sisi Tuhan. Bukan kata berniaga ni dunia belaka dah. Bukan kata dia ni bekerja, ni saya kerja ni, kerja polis, kerja askar, kerja kerani, kerja pesyarah, ni dunia belaka Ustaz. Saya ni dah dunia dah. 55 tahun dunia, pencen saya nak kerja akhirat dah. Lah, yang 55 tahun ni habis gitu je lah. Lepas pencen, umur dah 60, janganlah hidup 3 tahun, 63, qalu. 3 tahun nak kerja, nak akhirat. Yang 55 tahun, 60 tahun tu habis ke dunia. Jadi, kan tak betul, CV macam tu tak betul. Maknanya yang kita buat kat dunia ni, tuan-tuan kerja sebagai apa pun posisi, niat yang betul, kerja yang betul, kita berusaha untuk mengangkat agama, mengangkat bangsa, mengangkat dunia pekerjaan kita, menunaikan kewajipan fardu kifayah. Kalau kita langsung orang Islam tak nak niaga belaka, dia kena baca Quran saja, susah juga. Kan? Sebab apa? Baca Quran ni ibadat, niaga ni dunia belaka, tinggallah dunia, kita ibadat je lah. Tak betul. Kan? Niaga dunia, meniaga ni kita ataupun apa-apalah kerja yang kita buat sebagai apa pun posisi ni ialah untuk menunaikan kewajipan fardu kifayah. Dan kewajipan fardu kifayah ni bukan kecil. Fardu ain tu dari satu sudut kecil. Fardu kifayah ni besar. Fardu ain ni semayang. Kan? Semua orang kena semayang. Kan? Kecil urusannya maksudnya individu, dibahagikan kepada individu. Kerja untuk nak membangunkan industri kereta. Kan? Ini bukan kerja kecil. Kan? Nak bangunkan, nak menunaikan kewajipan orang, nak apa spare part kereta misalnya. Nak memenuhi keperluan orang nak makan kepada nak supply gandum, tepung gandum. Bukan kecil punya kerja. Kalau kita modal RM10, RM20, mana mau. Orang Perak kita tak maunya. Dia nak ada 10 bilion, baru kita cerita macam mana nak apa nama trade ni, nak supply benda-benda yang besar-besar. Fardu kifayah. Fardu kifayah bukan benda kecil-kecil, benda besar. Jadi kadang setengah orang alah fardu kifayah aja. Apa contoh fardu kifayah? Mandi mayat katanya. Dia contoh fardu kifayah mandi mayat lah. Kan? Habis mandi mayat ni kira bukan fardu kifayah lah, kerja dunia lah. Tak betul. Kan? Memanglah fardu kifayah, mandi mayat tu fardu kifayah. Kan? Tetapi fardu kifayah ni kan kerja yang melibatkan kepentingan awam, kepentingan orang ramai. Jadi walaupun kita terlibat dengan kerja-kerja, contohnya kita kerja untuk nak apa nama supply barang kenderaan, kereta, makan minum, kita apa pengurusan sampah, kita pengurusan apa kita nak supply buah, ataupun kita kerja sebagai penjawat awam kerajaan, pensyarah, sebagai kerani, sebagai pegawai, sebagai apa-apa juga posisi yang kita ada tu, semua kerja fardu kifayah yang kalau kita tinggal, siapa pula nak buat? Kan? Kalau semua orang Islam tinggal, kan, akan dikuasai lagilah dengan oleh orang bukan Islam. Jadi walau macam mana pun dalam melakukan perkara berkenaan, agama kata jangan tamak.
jangan tamak. Kerana kita dah ada, kan, maintain apa yang ada, kan. Kita bandingkan dengan kadar umur kita. Satu, yang kedua kita bandingkan dengan tugasan dan tanggungjawab fardu ain ni tadi. Fardu ain ni tadi. Ibadat khusus ni tadi. Dia punya kerja untuk nak bangunkan supply barang, supply apa semua tadi, bagus. Tapi bab semayang fail. Semayang fail. Kemudian bab-bab semayang sunat, derma-derma apa semua tak ada. Dia kira nak membangunkan perniagaannya sahaja. Jadi ini kita kata tidak seimbang dalam kehidupan seseorang. Ini yang disebut sebagai tamak yang tercela, yang dibenci oleh Islam, tamak sampai ke tahap itu. Apatah lagi dalam keadaan umur yang semakin meningkat. Umur yang semakin meningkat. Tuan-tuan, lagi meningkat umur, lagi kita punya keinginan kepada dunia dan tamak kepada dunia ni kadang-kadang makin besar, makin luas. Kan? Lagi kita meningkat umur, lagi luas. Kalau waktu kita, masa kita masalahnya baru lepas belajar dululah, kan? Ataupun baru kahwin lah pada masa tu, ataupun baru kerja, gaji pun mungkinlah dalam 500, 700, 800 dapatlah pada masa tu, 1000, kan, sikit lah, kan? Tak banyak. Kita punya keinginan kita ataupun kita punya rasa kita pada masa tu cukup bayar kereta, bayar kereta pun tak ada, naik motor Aspire je masa tu. Cukup bayar duit minyak kereta, duit rumah, kan, bagi mak sikit, keluarga sikit, cukup, alhamdulillah. Tak adalah nak fikir rumah besar-besar, tanah sampai 20-30 hektar, kereta pun tak ada nak fikir, nak terbayanglah kereta yang hebat-hebat. Cukup boleh dengan apa yang ada je lah, kan. Cukup mengaji dengan 800, dapat bayar duit motor. Selap baru dapat kerja, kan, bagi duit kat mak RM50. Nak balik Kuala Lumpur balik, minta balik RM30 balik. Tak cukup kira-kira. Salah je lah, kan? Tak adalah kot berlaku macam gitulah. Tapi nak ceritanya, baguslah nak bagi kat mak tu, bagus, kan, mula-mula kerja. Tapi mula-mula tu, kan, memang sempit lah, kan, mula kerja tu. Tapi bila dah itu baru usia dalam 20-an, mungkin dalam 25, 1, 20, mungkin pada waktu yang sedemikian. Tapi bila tadi dalam usia 25, sekarang dalam usia 52. Dah balik dah, kan, 52. Dia punya sembang pun dah lain macam. Dia punya sembang pun dah lain macam. Dia kata projek sana lah, projek sini lah, kan, kereta sana, kereta sini, rumah sana, rumah sini, macam-macam lah yang mungkin nak difikirkan. Jadi bukan tak boleh untuk dapat, tetapi isunya ialah apa sebenarnya matlamat hidup yang perlu untuk dia tumpukan dalam keadaan bila dah menjelang 60 tahun ke atas, kan. Nak pakai duit, pakailah pada masa itu, kan. Menjelang 50, 60 ni, kalau nak makan pun makanlah, kan. Kalau nak pakai, pakailah. Kalau nak pergi jalan, pergilah. Kalau nak ada kereta, pakailah, kan. Buatlah kerja-kerja kebajikan apa-apa yang patut dalam usia yang dah 60 ni, kan. Esok duit ada, masa dulu duit tak ada, kan. Teringin macam-macam. Duit tak ada, tak dapat juga. Sekarang ni duit ada, dah tak boleh pula. Makan tak boleh, minum tak boleh, kan. Makan manis sikit dah tak boleh, berminyak sikit dah tak boleh. Ini dah gout, ini dah darah tinggi, inilah jantung, inilah macam-macam lah, kan. Jadi benda inilah yang kita perlu orang panggil dengan seimbangkan di antara tugas, di antara tanggungjawab, di antara kita punya amal kebajikan yang bersifat peribadi tadi, fardu ain dan fardu kifayah, kan. Ibadat khusus, ibadat umum, yang perlu kita seimbangkan, kerana apa sebenarnya nak cari dalam hidup. Umur 80, kan, tapi
entahlah apa yang dipikirkan pada usia yang sedemikian. Jadi inilah yang disebutkan tamak itu ada dua macam. Tamak yang tercela dan tamak yang tak tercela. Tamak yang tercela sehingga melupakan kewajipan kepada Tuhan. Baca Quran tak berapa nak boleh baca Quran, semayang kita pun tak berapa nak pandai mana, kan. Kemudian apa nama ni, berbangga-bangga dengan harta yang ada, kan. Sombong, ini semua penyakit-penyakit yang perlu dijauhi, kerana sifat tamak yang ada dah dengan apa yang ada, tapi ingin menambah lagi sehingga meninggalkan kewajipan. Adapun yang tidak tercela itu, iaitu tidak sampai meninggalkan kewajipan dan tidak bermaksud untuk kesombongan. Yang tak sampai, maknanya dia cari duit lah, bukan tak cari. Dia pun kaya. Malahan di antara sahabat Rasulullah juga ramai yang kaya. Bukan semua tu miskin, ke tak. 10 sahabat yang dijamin syurga, semua orang berada belaka. Bukannya orang yang miskin. Sehingga kita sebut antara sahabat sahabat Nabi yang terkenal, Abu Bakar. Abu Bakar yang kita dengar cerita bila derma Allah dan Rasul habis dibagi. Bukan bermakna dia ni miskin, tinggal apa tak. Dia menyara anak-anak saudaranya. Anak-anak saudaranya dia kita kata membiayai anak saudara, kan. Adanya ahli keluarga dia lah, bukan anak-anak dia sahaja. Dia keluarga dia yang di bawah jagaan dia berjaya semua. Maknanya Abu Bakar yang kita dengar, miskin lah Abu Bakar, tinggal apa je kat rumah, taklah sampai miskin apa-apa ke dana, tak, kan. Jadi maknanya, kan, di kalangan para sahabat yang kaya raya dan tidak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan dia merupakan suatu kebijaksanaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang bijaksana. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia ni pandai berniaga. Dia beli kuda. Dia beli kuda harga RM500 contohlah. RM500. Dia beli dengan orang, tak kisahlah beli dengan orang, tapi dia jual dengan harga yang sama, tapi tak ada tali. Tak ada tali apa? Kan kat kuda ni ada tali kat muka tu kan. Tali. Jadi bila tak ada tali, dia ni kehebatan dia, dia pandai buat tali. Jadi bagi kuda tu cantik, disebabkan oleh tali dia tu, kan. Jadi bila dia beli kuda RM500, dia jual RM500, harga sama. Tapi tali lain, dia kata. Dia untung tan tali. Dia pandai buat tali sehingga dia menjadi kaya raya disebabkan oleh dia pandai dari sudut tali ni dia pandai buat, akhirnya dia menjadi kaya, kan. Bukanlah dia jual seekor 2 ekor, tak adalah seekor 2 ekor, banyaklah dia jual, kan. Kalau seekor 2 ekor tak adalah kaya. Jadi nak cerita tentang kebijaksanaan para sahabat dalam dalam berniaga, tahu apa keperluan orang, dan daripada keperluan situlah dia cuba untuk nak memenuhi keperluan, dan orang sanggup. Bila benda cantik ni, orang sanggup berhabis duit. Macam orang beli plate kereta lah, tuan-tuan. Plate kereta ACF 1, kan. Ashfi, anak apa nama Ashfi, ACF 1. Ribu-ribu orang sanggup bayar plate kereta je pun, kan. Ada apa sangat plate kereta, tapi dia kerana minat punya pasal lawa plate ni, nombor ni, kan, orang sanggup bayar. Itulah maknanya di kalangan para sahabat. Maknanya ada di kalangan mereka yang kaya, yang tak tercela, yang sesuai dengan matlamat hidup mereka, umur mereka, dan ini bermakna, kan, bukanlah bila menjadi orang Islam itu mestilah miskin, mestilah tidaklah begitu.
tetapi yang penting bagaimana kita berada seimbang dari sudut umur kita ni seimbang, keperluan kita, tahap keilmuan kita, tahap pengetahuan kita biarlah seimbang. Jadi Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Hafsah, daripada Masruq, di mana saya bertanya kepada Aisyah, "Hai ibu, apakah yang sering dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah?" Ya Aisyah dia kata kan, "Lau anna libni Adam wadiyaini min zahabin." Kalaulah bagi anak Adam itu dua lembah daripada emas. Lembah daripada emas. La tamanna ilaihima salisan. Nescaya dia akan inginkan yang ketiga. Ada dua lembah emas, maknanya besarlah lembah ni, bukan kecil kan, maknanya gunung besar, lembah emas. Bukan nak cerita lembah tu, nak cerita banyaknya kan. Orang Arab dulu kalau sebut lembah emas, macam kita kata 1000 tahun. 1001 malam. Bukan nak cerita amount 1000 tu, tapi nak cerita banyaknya. Kalaulah orang Adam ni mempunyai dua gedung emas, banyak. La tamanna ilahi ma salisan, nescaya dia akan inginkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidaklah memenuhi keinginan anak Adam ni, yang tidaklah dapat menutup keinginan anak Adam ni kecuali mati, kecuali tanah, matilah baru settle. Ini dapat barang percuma, barang free, rebut-rebut bawa balik rumah sampai dapat nasi percuma, contohlah kan. 5 kampit bawa, 5 plastik tu bawa, 5 pack bawa balik rumah. Balik rumah makan 2, kononnya nak bagi kat anak 3, lalas buang belaka. Kadang-kadang barang percuma kan, dapat barang percuma, dapat kan. Kita pun ambil banyak lah kan, banyak. Sudah-sudahnya buang kan. Jadi kadang-kadang berlaku macam itu kan. Sebab kita rasa nak untuk orang sana, kadang-kadang kita perlu fikirkan orang lain pun mungkin boleh ambil kan. Jadi kita bawa banyak, dapat barang, maklumlah barang percuma kan. Memanglah barang dari sudut percuma. Orang yang menyediakan barang tadi, kenduri ke ataupun sedekah ke ataupun makanan kat masjid, kat surau ke apa ke, bukan percuma, bukan free. Dia pun kena bayar juga kan. Cuma kita ambil tu secara percuma. Oleh kerana barang percuma kan, maka kita pun pulun ambil banyak-banyak. Balik banyak-banyak, alih bawah basi je yang dimakan oleh tong sampah. Itu contoh yang paling kecil lah kan, yang paling kecil. Jadi kan, tapi memang perangai manusia ni memang macam itu kan, memang macam itu. Tok kita pun macam tu juga. Tok Adam kita macam itulah kan. Dan ini juga penyakit. Anak cucunya macam itulah kan. Punyalah besar syurga tu. Syurga tu besar lah, nak cerita besar tu, tak tahu saya nak sebutkan macam mana, besar lah kan. Cuma ada satu je tempat jangan pergi. Tempat jangan pergi. Tapi di situlah dia punya yang nak dicarinya, tarikannya dekat situ. Bila iblis menangis apa, dia kata datang apa menangis, tempat orang seronok-seronok ni kau menangis pasal apa? Dia kata kesian, dia kata Tuhan, dia kata duduk kat sini tak tentu lagi boleh kekal tak kekal kan. Boleh kekal tak kekal dekat sini dalam syurga kan. Jadi Tuhan dia kata ngadu dia Adam dengan Hawa, dia kata kalau nak kekal kat sini dalam syurga ni, makanlah buah ni kan. Nanti Tuhan akan kekal lah kat sini kan. Bini dia kata, "Mohlah bang," dia kata, "makan kan bagus kekal dalam syurga." Kalau tak silap saya, yang bini dia makan dulu. Yang tergoda dulu isterinya Hawa, makan dulu. Dia makan, kemudian dia suruh ajak laki ni pula, takkanlah seorang je, dia kata. Seorang lagi. Jadi adalah hikmahnya juga, kalau tak ada cerita tu, tak adalah kita turun kat dunia ni. Tak adalah kita kat dunia ni. Tapi nak ceritanya memang kita punya kita punya keturunan anak Adam memang begitulah, memang begitu. Sebab itu disebutkan kalaulah dua anak Adam ni mempunyai dua emas, nescaya dia akan
bercita-cita untuk mendapatkan yang ketiga. Yang ketiga. Jadi dia berbeza dengan angan-angan. Cita-cita berbeza dengan angan-angan. Cita-cita ni benda yang nak dicapai dalam usia muda. Biasanya orang ada cita-cita ni. Umur dah 80, pak cik, cita-cita pak cik apa pak cik? Umur 80. Tanya kat dia. Agak-agak menasabah tak, tuan-tuan? Umur 80 pak cik, apa cita-cita pak cik? Cita-cita saya nak jadi businessman. Umur 80. Tak pernah sabar. Orang tanya cita-cita ni umur 8 tahun je cita-cita. Orang 80 nak cita-cita lagi tak ada dah. Kan? Bukan masanya. Kan? Jadi orang sembang pasal cita-cita ni kan, bukan dalam usia yang lanjut, tidak. Dalam usia yang kanak-kanak, usia muda, cita-cita saya kan, katakan nak jadi begini ya. Okey lagilah kan. Tapi kalau umur dah 80 nak cita-cita saya lagi, taklah pak cik, RTM dah ni. Rumah kata kan, rumah kata pergi, kubur kata mati kan. Rehat tunggu mati, RTM. Jadi kan, tak ada dah nak cerita pasal cita-cita dalam usia dah 80. Jadi sebab itu beza antara panjang angan-angan dengan cita-cita ni. Cita-cita ni kan, di apa nama ni, ada pada orang muda. Kalau yang dah tua pun bercita-cita lagi, ini orang panggil angan-angan. Tu orang panggil angan-angan yang tak jejak. Orang tua kata angan-angan mak jenin kan. Nak kahwin dengan peturi raja. Jadi beza antara angan-angan dengan cita-cita. Wa yatubullahu ala man taba. Allah Taala menggunakan taubat kepada mereka yang bertaubat. Wa ja'ala innama ja'alallahu ta'ala hadzal mal. Allah Taala menjadikan harta ini liyuqama bihi shalah wa yu'ta zakah, untuk menunaikan sembahyang dan juga untuk menunaikan zakat. Jadi nak ceritanya supaya manusia sedar tentang keinginan ini, sedar dengan dia punya kedudukannya, apa yang dia nak cari ketika mana dia berusia, katakan berusia dah pencen, dah 60 ke atas, apa yang dia nak cari dalam hidup. Sebab tu ada kawan saya menulis, nama dia Faisal juga kan? Faisal Abdul Hamid, syarah di Universiti Malaya. Dia senior saya lah. Dia nak dia rasa nak usia dah nak 50 lah, dia kata. Dalam 2 tahun lagi nak mencecah 50. Dia 48 kot. Macam 50 lah. Dia kata bila nak mencecah usia 50 ni, dia kata badan pun dah lain macam, dah tak apa larat. Kan? Mata pun dah tak apa kuat. Nak menjaga malam macam dulu dah tak ada dah taklah macam masa muda-muda dulu, katakan. Pada usia ni dia kata kita redalah dengan apa yang ada. Kita redalah dengan apa yang ada. Tuhan nak bagi pangkat ke, nak bagi rezeki, nak bagi anak, nak bagi apa yang ada ni, redalah dengan apa yang ada. Sebab terlalu mengejar-ngejar sangat kan, kita hidup jadi stres. Hidup jadi stres. Umur dah dia kata 50, baru 50 lah, belum 60 lagi kan, belum pencen lagi. Maknanya apa yang ada ni okey dengan apa yang ada. Yang kadang-kadang yang menjadi masalahnya, bila meningkat usia dia nak kawal lagi belaka-belaka. Dia nak tunjukkan power dia lagi. Kalau dalam grup WhatsApp, kalau bagi cadangan dia mesti kena buat. Bagi cadangan mesti kena buat. Ada orang bagi cadangan kat Masjid Bandar Seri Putra. Bagi cadangan supaya pasang lampu malam-malam. Sebab kita di Masjid PSP, pada musim PKP dulu, kita memang buat dasar penjimatan. Lampu-lampu ni kita tutup. Waktu ni aircon pun tak pasang. Orang semayang dalam 4-5 orang. Masjid besar takkan nak pasang aircon. Tak payahlah aircon dalam masjid yang besar. Dasar penjimatan kita daripada biasa dulu, waktu orang ramai dalam 6,000, 7,000 duit elektrik, turun sampai 200-300 je. Kalau pasang lampu luar-luar tu siapa nak tengok? Siapa nak tengok malam-malam kau orang keluar. Dia tulis, dia kata kan, masjid dia nampak suram, dia kata. Nampak suram lah, macam nak komplain. Ni orang bagi cadangan ni, esok bertindaklah segera. Bertindaklah segera, dia kata. Jadi kita kata orang bagi nama cadangan. Kan? Bila cadangan ni nak suruh orang buat. Bila orang tak buat, kan, mula emosi, marah. Kan? Emosi apa ni, tak suka, emosi yang berlaku lah. Begitu kita kata
kan. Tak tahulah, saya pun tak kenal siapa dia, kan. Tapi maknanya bila kita bagi cadangan, kita meningkat usia ni, kadang-kadang kita nak semua masa lagi berkuasa, masa lagi power. Bila orang tak hargai, bila orang tak ikut cakap dia pula ni, mulalah tarik diri, tarik apa semua. Jadi hidup tak happy, kan, hidup tak senang. Jadi kita perlu untuk merasa apa nama ni, yelah, sikit-sikit benda-benda ni kita lepaskanlah kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada orang lain buat, dan kita bersangka baik, dan bagi cadanganlah, kan, bukan satu paksaan. Qatadah dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu min ibni Adam kullu syai'in illa thnatani. Yang boleh jadi tua daripada anak Adam ni, dua je yang tak boleh, iaitu tamak dan juga panjang angan-angan. Yang ni tak tua-tua. Macam saya sebutkan sini ialah nafsu sentiasa tua, nafsu sentiasa muda, walaupun orangnya tu. Kita tanya Haji Topik betul tak tadi? Haji Topik betul tak? Nanti kita tanya kat Rosni macam mana, kan. Nafsu sentiasa muda katanya, kan, walaupun orangnya dah berusia. Yang tak tua apa dia? Tamak ni tak tua-tua. Kalau dia dah tak tamak, tamak ni dia memang nak lagi lah. Nak lagi ni perangai orang muda. Ni perangai orang muda. Dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni pun orang muda jugalah, kan. Jadi walau macam mana pun yang saya sebutkan tadi, dia beza antara angan-angan dan cita-cita. Cita-cita ni benda yang realistik, yang dia rasa dia boleh buat, kan. Dia rasa dia boleh buat, dan mungkinlah di tingkat awal tu angan-angan, kan, bayangan macam orang sekarang ni lah, kan. Bila nak berniaga, nak apa tu, ada dia punya apa targetnya, ada dia punya apa nama ni, bayangan, setting mindanya, kan. Setting minda. Saya ingat masa sekolah dulu, kan, masa tu umur saya pun dalam darjah 5, darjah 6 lah kot, darjah 5, darjah 6, darjah masuk sekolah Arab. Masuk sekolah Arab adalah kitab Arab, kan. Kitab Arab tu tengoklah pengarang buku tu, kitab kecil je, pengarang buku tu daripada ulama Al-Azhar masa tu. Saya pun tak tahulah nak tulis macam mana, kan. Saya tulis Muhammad Faisal, sama macam dia tulis. Salah seorang daripada yang belajar di Al-Azhar. Umur dalam, seingat saya dalam 11 tahun, 12 tahun gitulah, kan. Tak terbayang pun masa tu nak pergi sampai ke Mesir pun, tak ada terbayang pun pada masa tu pun. Tulis je, kan. Tulis. Tapi tak tahulah, itu budak-budak mungkinlah kita kata itulah angan-angannya, ataupun itulah dia punya cita-citanya pada masa tu. Tapi tak adalah sebab pasal cita-cita pun, kan. Nampak tulis Azhar pun, tulislah Azhar. Tak terbayang pun nak sampai ke sana pada masa itu. Tapi maknanya Tuhan bagi rezeki dan dorongan, entah macam mana boleh sampai ke sanalah, kan. Jadi inilah yang disebutkan tadi, yang tak tua-tua ni adalah nafsu manusia, kan. Yang termasuk dalamnya ialah tamak, dan juga angan-angan. Ali bin Abi Talib berkata, yang aku takut ke atas kamu dua perkara, iaitu panjang angan-angan dan mengikut hawa nafsu. Kerana panjang angan-angan ini akan melupakan akhirat, dan mengikut hawa nafsu akan menghalang daripada kebenaran. Yang panjang angan-angan ni dia kata akan melupakan akhirat. Mana ada orang angan-angan nak sampai akhirat? Ada tak orang angan-angan? Saya angan-angan lah nak sampai nak mati dalam kubur. Itu orang tak panggil angan-angan, kan? Itu orang panggil zikrul maut, ingat mati. Orang tak panggil angan-angan. Tak ada orang angan-angan nak mati, tak ada. Kalau angan-angan nak mati tu tak betul. Yang ada mengingat kepada akhirat, ingat mati tu ada. Tapi ingat mati ni bukan takut mati, ingat mati. Yang panjang angan-angan ni biasanya
kadang kata biasa tu tak. Semua banyak angan-angan ni kepada keduniaan. Duit banyak, kereta, rumah, pangkat, kan. Jadi salah tak? Tadilah Pak cerita tadi, tak salah. Tapi tengok dia punya tahap umurnya berapa, kan. Dia punya keupayaan dia macam mana, kan, supaya disesuaikan. Jadi umur 80, ngangkat kaki tak larat. Pakcik nak kahwin lagi tak? Ada, dia kata. Jadi umur 80 angkat kaki tak larat, kan. Jadi tu panggil angang, kan. Sembang boleh lah, kan. Jadi topik sembang boleh, kan, Haji, kan. Ada tak Kak Rosni belakang? Tak ada, kan. Sembang tu sembang lah, kan. Sembang. Lalu Abu Darda berkata ketika melihat penduduk Hamas. Penduduk Hamas ni ialah yang di Syria lah, Syria, di kota Syria. Dia bila melihat kat sana, orang Syria, orang sana ni bermewah-mewah lah, mewah. Lalu dia kata, ala tastahyun, tidakkah kamu malu? Tabnuna ma la taskunun, kamu membina benda-benda yang kamu tidak duduk dalamnya. Maknanya kamu buat rumah, tapi kamu tak tinggal dalamnya. Rumah besar-besar lah, besar-besar rumah, tapi dia tak tinggal. Wa ta'malun, dan kamu mempunyai angan-angan yang kamu tak dapat capai. Angan-angan yang tak dapat capai, yang mustahil nak capai. Wa tajma'una malan ma la ta'kulun, kamu menghimpunkan benda yang kamu tak makan. Jadi kamu membina benda yang rumah yang kamu tidak mendiami di situ, kan, buat rumah besar-besar, tapi dia tak duduk kat situ. Duduk rumah sampai 12 bilik, duduk sebilik je, yang lain ni biar. Dan berangan-angan, panjang angan, macam-macam lah, macam-macam yang dipikirkan. Dan mengumpulkan harta, kan, mala takulun, kemudian harta tu pun dia tak makan pun, dan tak boleh nak makan pun. Jadi innal ladzina kanu qablakum, sesungguhnya orang yang sebelum kamu, banau syidan, membina rumah yang besar-besar, wa jama'u katsiran, dan menghimpunkan harta yang banyak, wa ammalu ba'idan, dan mengumpulkan dan mempunyai macam-macam angan-angan, fa asbahat masakinuhum quburan, maka rumah mereka menjadi kubur, dan angan-angan mereka menjadi tipu daya, dan harta yang mereka kumpulkan itu menjadi hancur lebur. Jadi kan, ini ingatan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Azan ke? Azan. Terus azan. Azan.
Seorang hakim berkata, asas daripada semua dosa itu ada 3 perkara. Yang pertama hasad, yang kedua tamak, yang ketiga sombong. Dia kata asas kepada semua dosa, maksudnya punca kepada dosa ni, maknanya banyak dosa-dosa ni berpunca daripada 3 perkara ni. Yang pertama dengki, hasad dengki. Yang banyak dosa buat salah dengan Tuhan sebab dengki. Dengki, bukan apa dengki. Kita dah bincang dulu dalam bab dengki dululah. Dengki. Yang kedua tamak. Tamak dekat pejabat, dekat taman, dekat adik-beradik. Punca gaduh dengki. Yang kedua tamak, dan yang ketiga adalah sombong. Sombong, ego. Jadi bila ada 3 perkara ni ataupun salah satu daripada 3 perkara ni, dengki dengan orang lain, kita dah bincang bab dengki dulu, bukan orang jauh dengki. Dengki ni orang dekat-dekat, di kalangan kenalan, di kalangan kawan-kawan, di kalangan adik-beradik, di kalangan satu pejabat, di kalangan orang yang rapat yang kita kenal, kita dengki. Orang yang kita tak kenal, macam mana kita nak dengki? Yang kita tahu dia dapat kereta, dapat duit, dengki. Maka daripada situlah timbulnya fitnah, timbulnya mengata, timbulnya perkara-perkara yang tak baik, cakap yang bukan-bukan, bawa cerita. Yang kedua tamak. Bila tamak ni mulalah menipu, mulalah rasuah, mulalah jatuhkan orang, mulalah buat perangai tak baik. Yang ketiga sombong. Bila sombong ni orang tegur tak boleh, orang cakap lebih sikit tak boleh, orang lebih dia pada dia sikit pun tak boleh, kan? Nak jaga dia punya keegoannya, sombongnya, kan? Nak sentiasa diraikan, sentiasa diangkat. Orang peleceh sikit tak boleh. Dia berseloroh dengan orang boleh, orang berseloroh dengan dia tak boleh, kan? Orang kata-kata, dia kata kutuk orang rapat, bila orang kata kat dia sikit mula telinga merah, kan? Masalahnya, kan? Jadi mudah bergaduh mula cakap sikit bawa kepada gaduh-gaduh. Jadi inilah yang disebutkan oleh seorang hakim
Maknanya orang yang bijaksana dia perhati, dia kata ini punca banyak kepada dosa, kepada maksiat, kepada gaduh-gaduh dalam masyarakat, tempat kerja, dalam kalangan persaingan, dalam kalangan manusia, tiga benda ni lah. Di mana kan, sombong ini asalnya daripada iblis ketika sombong menolak sujud kepada Adam sehingga menjadi yang terkutuk. Sombong ni asal daripada iblis. Orang suruh sujud, bukannya susah sujud. Sujud bukan sujud tanda tu, sujud hormat kepada Adam, bukan sujud sembah. Sujud hormat. Macam kita tunduk hormat kat orang yang pembesar, kita hormat, kita sujud. Bukan sampai sujud, bukan sampai sujud melutut, dah sampai bawah kaki tak, kita tunduk hormat. Tunduk hormat. Jadi bila diperintahkan sujud kepada Adam ni, bukan dah suruh sembah Adam, tapi suruh menghormati. Satu yang yang kedua ialah untuk nak melihat satu contoh bagaimana makhluk yang sombong sehingga tidak mahu mengikut apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, tamak, dia kata. Berasal daripada Adam. Ketika dipersilakan makan semua buah di syurga kecuali satu pohon. Pergilah makanlah apa macam-macam, satu je tak boleh pergi. Tamaknya mendorongnya untuk makan. Dia pergi juga ke tempat larangan itu sehingga dia diturunkan daripada syurga. Hasad, iri hati. Iri hati ni bermula daripada kedua putera Adam. Bukan kedua lah, salah seorang lah. Anak Adam. Bila dia sanggup membunuh saudaranya sebab dia rasa sombong dan rasa dengki, dia punya saudaranya dapat isteri yang lebih cantik daripada dia. Dia tak puas hati disebabkan itu, maka berlakulah pembunuhan. Jadi ini tiga perkara, tuan-tuan, yang menjadi punca sombong, punca kepada banyak berlakunya gaduh, masa muka, perang. Sebab apa dia? Pertama, sombong. Kedua, dengki. Ketiga tamak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita bincangkan tajuk yang berkaitan dengan tamak dan panjang angan-angan. Tamak ni kita benda dah ada tapi kita nak lagi. Angan-angan ni dengan cita-cita, apa beza angan-angan dengan cita-cita? Angan-angan ni benda yang tak jejak. Cita-cita benda yang realistik. Angan-angan ni kan benda yang keduniaan. Cita-cita kan, kita sembang bab cita-cita kepada orang yang muda-muda ada cita-cita. Orang 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun ada cita-cita. 38 tahun mungkin lagi lah ada cita-cita. Tapi kalau dah 83 tahun nak pergi sembang pasal cita-cita lagi, ini bukan dia. 73 tahun nak sembang cita-cita saya nak jadi businessman. Itu cita-cita yang tak kesampaian. Jadi Islam suruh bila dah ada umur lah 70 tahun, 80 tahun masih lagi sembang bab cita-cita ni, itu bukan lagi cita-cita, itu dipanggil dengan angan. Dipanggil dengan angan. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan apa yang kita bicarakan pada malam ni, bab topik tamak dan panjang angan-angan, mengingatkan diri saya sendirilah terutamanya, dan juga tuan-tuan jauh lebih baik daripada saya, untuk kita memperbaiki hati, memperbaiki diri kita menjadi orang yang baik, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.